A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita telah memasuki minggu terakhir dalam bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan. Agaknya bagaimanakah puasa kita hingga ke saat ini? Adakah ia semakin bertambah baik atau macam mana, atau sebaliknya? Kita dan Allah sahaja yang tahu. Walau apapun, harapan semua orang mukmin adalah semoga puasa kita nanti akan diterima dan akan bertambah ganjaran pahalanya di sisi Allah. Hadirin muslimin dan muslimat yang diredai Allah, ada pelbagai keadaan sebenarnya orang berpuasa yang kita dapat perhatikan ketika mana kita bermuamalah sesama kita di pejabat ataupun di kawasan kejiranan, apatah lagi bila kita pergi berbuka puasa di surau ataupun di masjid yang ada mengadakan iftar lah, dan kita bersolat berjamaah beramai-ramai bersama-sama. Ada pelbagai ragam dan kita dapati di akhir-akhir Ramadan ini ramai yang sudah kelihatan letih, lesu, tidak bertenaga. Apa yang kita paling takut lagi ialah jika berlaku kelesuan dan juga hilang semangat itu ketika kita beribadah dalam bulan yang mulia ini. Beberapa hari yang lepas, saya ada terdengarlah dalam radio IKIM seorang pendengar yang bertanyakan soalan kepada ustaz. Apakah soalan dia? Soalan dia yang dia tanya adalah, apakah hukum saya tertidur dari jam 7 pagi hingga 6 petang? Kalau kita terdengar tu memang kita rasa nak tergelak. Ada juga orang yang memang kerja dia tidur daripada pagi sampai ke petang dalam bulan Ramadan ni. Jadi jawab ustaz tu, solat dia tetap sah. Solat dia tetap sah, tapi dari sudut kualitinya sudah berkurang. Ganjaran juga mungkin tak lagi kita kata menyamai 100% ataupun kita kata mendapat keputusan ataupun ganjaran pahala yang betul-betul sebaik-baik yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidur ni sebenarnya tidak salah, tidak salah kita lakukan, tapi perlu dilakukan pada waktunya yang tepat dan dalam jangka masa yang singkat, kerana kita dapati tidur ini sebenarnya adalah cara badan kita berfungsi untuk kita kembali bertenaga dan juga aktif selepas seharian kita penat bekerja. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan umatnya supaya qailulah, tidur sekejap di siang hari untuk selama lebih kurang 10 minit hingga 30 minit kita ambil masa dalam waktu tersebut supaya kita kembali cergas selepas itu. Dalam hadis yang seterusnya saya ingin bawakan, iaitu Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahawa pada satu ketika dulu manusia berasa lemah dan juga lesu. Kerana apa? Kerana telah lama mengabdikan diri kepada Allah. Jadi perkara keletihan, kelesuan ini dalam beribadah itu sebenarnya perkara biasa, pernah berlaku kepada umat yang terdahulu. Dan semangat mereka kita dapati semakin pudar sekalipun telah lama beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah dalam hadisnya telah mengingatkan kita, iaitu yang berbunyi, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halaka. Sesungguhnya setiap amalan ada waktu syirah, waktu kuat keinginan kita ataupun semangat kita kuat dan bertenaga.
Dan setiap waktu syirah itu ya ada waktu fatrah, lemah, letih dan lesu ya. Maka barang siapa yang dalam tempoh lesu amalannya itu dia masih kekal dalam sunnahku ya, maka dia berada di dalam petunjuk. Dan sesiapa yang dalam tempoh lesunya itu tidak mengikut sunnah Rasulullah, maka dia akan binasa. Hadis ini pernah diriwayatkan oleh Ahmad ya, Imam Ahmad. Baik, di sini kita dapati ya bagaimana Rasulullah SAW memahami ya tabiat jiwa kita sebagai manusia ini ya, yang mengalami keletihan, kepenatan dan sebagainya ya. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ya, kita banyak lakukan solat sunat, kita banyak lakukan qiyamul lail, kita banyak membaca Al-Quran sehingga lenguh kita punya mulut dan juga kita punya rahang dan sebagainya ya. Dan kita dapati dalam hadis tersebut di atas tadi Rasulullah berpesan ya agar kita kekal dalam sunnahnya dan jangan melakukan dosa atau maksiat ya yang bercanggah dengan Islam, dan jangan pula seusai bulan Ramadan nanti ya kita kembali kepada maksiat ya yang sebelum ini yang pernah kita lakukan. Dalam situasi ini juga ya kita dapati ya Saidina Ali pernah berpesan ya, sesungguhnya jiwa manusia ini bersifat ya berbolak-balik. Ya, sekejap menghadap ke depan, kejap menghadap ke belakang ya. Maka ambillah peluang ini dengan penuh kesungguhan dan beribadah dengan penuh bertenaga ya. Namun sekiranya jiwa kita lesu, maka kekallah, kukuhkanlah ya atas amalan yang fardu dan juga wajib. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Kalau boleh kita kekalkan dengan amalan fardunya. Baik. Dan sebenarnya ada doa ya untuk kita pastikan kita dapat ya mengelakkan kelesuan ini, sebagaimana dalam Al-Quran ada dinyatakan ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami ya sesudah Engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Dan kurnialah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Selain daripada itu ada doa lain ya yang sentiasa kita baca ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang sentiasa membolak-balikkan ya hati kita ni, supaya kita minta ya Allah tetapkan ya hati kita dalam agamanya. Baik. Seterusnya ya dalam hal tersebut kita boleh dapati ada ya kalau kita rujuk kepada kitab ya Madarijus Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim ya, ada memberi saranan kepada kita bagaimana kita boleh fokus ya untuk mendapat supaya kita dapat istiqamah dan juga dapat ya melaksanakan ibadah dan meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ya hadirin hadirat sekalian, pertama kita kena pastikan ya kita sentiasa membaca Al-Quran dengan merenung dan juga mentadabbur ayatnya ya, sampai kepada ayat hukum maka kita akan praktikkannya ya, sampai kepada ayat yang penuh pengajaran tentang hari kiamat apa semua kita akan nak ambil maklum ya, dan buat sebagai satu kita kata sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah sentiasa ya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah sunnah ya setelah mengerjakan ibadah wajib. Yang ketiga pula ya sentiasa mengingati Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati ya, lisan dan juga amalan kita. Dan yang keempat adalah lebih mencintai Allah berbanding dengan hawa nafsu kita ni. Kalau dulu kita kan nak buat solat sunat, qiyamul lail, tahajud tu, nak bangkit tu punyalah payah kan. Tapi dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah kan, ia dimudahkan oleh Allah. Kerana apa? Kita berjaya melawan nafsu syahwat kita ya. Kemudian yang kelimanya ialah merenung dan memerhatikan dan juga mengenal kebesaran dan nama sifat Allah. Sesungguhnya barang siapa ya
mengenal Allah dengan benar melalui nama dan sifat dan perbuatannya, maka dia pasti mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang keenam, memerhatikan kebaikannya dan juga nikmat kurniaan yang Allah berikan kepada kita, sama ada dari sudut lahirnya dan juga batinnya. Yang ketujuh, ya, seluruh hati kita ini kita perlu serahkan kepada Allah, ya, saat kita melakukan ketaatan. Yang ke-8, ya, kita melakukan khalwah, ya, beribadat bersendirian, ya, dengan Allah, dengan supaya kita maksudnya di sini kita boleh dengan melakukan istighfar dan juga bertaubat. Yang ke-9 adalah duduk bersama dengan orang yang mencintai Allah, ya, dan mengambil kata-kata mereka seperti kita mengambil buah yang penuh nikmat. Dan terakhir sekali iaitu yang ke-10, kita menjauhi, ya, segala sifat yang dapat menghalangi kita, ya, dengan Allah. Contohnya apa? Ya, contohnya jangan kita melakukan syirik, ya. Syirik ni mungkinlah tak ada antara kita yang buat. Yang keduanya, kita jangan tilik nasib. Ya, buat ramalan tentang hidup kita, tak boleh, ya. Dan tidak membayar hutang juga adalah suatu perkara yang boleh menghalang kita dekat dengan Allah, ya. Melakukan riba, ya, mengumpat, ya, mendengar muzik ke ataupun riak, ya, dan sebagainya lagi. Jadi, ya, itulah, ya, 10 perkara ataupun 10 sebab, ya, yang bakal nanti akan menyebabkan kita, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Justru kita berharap dengan ketaatan, ya, yang meningkat pada bulan Ramadan ini, ya, jalan untuk kita menjadi hamba Allah itu semakin mudah, ya, dapat dicapai, ya, dan segala urusan kita di dunia ini dan juga di akhirat akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang kurang itu sebenarnya daripada diri saya sendiri. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.